Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kami manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan pada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat ilahi kerana kehadrat Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dengan rahmatnya, maka kita dapat bersiaran lagi kali ke-9 siri kepribadian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita dalam siaran lepas kita ingat, iaitu kita bincang mengenai keluarga para isteri Rasulullah, Ummul Mukminin diberi pilihan sama ada pilih Rasulullah atau kemewahan dunia, maka mereka memilih untuk bersama Rasulullah dalam kehidupan yang sederhana kerana mereka memilih akhirat. Itu siaran lepas. Jadi disebutkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu an bahawa Ummul Mukminin hidup di samping Rasulullah SAW dalam kebahagiaan. Allah menjadikan kehidupan Nabi SAW sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW adalah suami yang paling baik dan tidak pernah berbuat kasar pada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, selalu membujuk rayu jika mereka merajuk, jika mereka marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli isteri-isteri baginda dengan penuh kasih sayang dan karamah. Semuanya ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai panduan bagaimana cara untuk berinteraksi di antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Sama ada suami dalam satu isteri ataupun bagi yang berpoligami hidup dalam keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam episod ini, siri ini, kita akan lihat pula ialah kepribadian Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa perkara yang kita akan sebut. Kalau sempat, kita ada 8 perkara. 8 ciri menunjukkan unggulnya pribadi Aisyah radhiyallahu anha yang mestinya kita aplikasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sama ada dalam seluruh kehidupan kita sampai akhir hayat kita, dan khususnya kita amalkan di bulan Ramadan ini. Khususnya lepas Ramadan pun kita ikut. Apa yang kita nak ikut peribadi Aisyah ni? Dia ada 8. 1, kuat beribadah. Yang kedua, seorang yang zuhud dan gemar berinfak ke jalan Allah. Yang ketiga, menjaga diri dari ghibah. Keempat, menjaga aurat. Kelima, menjaga diri dari hal yang remeh-temeh. Ketujuh, menghindari pujian. Kelapan, adalah seorang yang penyayang kepada kanak-kanak dan mengasihi para hamba. Baik, kita akan lihat dahulu ialah yang pertama, iaitu kuat beribadah. Disebutkan di sini bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang kuat beribadah, sangat tekun melakukan ibadah. Beliau rajin melaksanakan ibadah sunnah, seluruh waktunya penuh diisi dengan zikir dan tasbih. Dia pun selalu melaksanakan solat duha. Maknanya dia selalu melakukan, dirinya diisi dengan banyak berzikir dan tasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa melakukan solat duha. Katanya, aku tetap melaksanakan solat yang dulu sering ku laksanakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah juga radhiyallahu anha selalu bangun malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan, aku bangun malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan purnama.
Bila membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, setiap kali baca ayat yang mengandungi ancaman, baginda berdoa pada Allah meminta perlindungan, dan setiap kali membaca ayat yang mengandungi berita gembira, beliau berdoa pada Allah meminta agarnya dianugerahkan kepada mereka. Jika Aisyah tertidur atau lupa bangun malam, dia akan melaksanakan solat sebelum fajar. Maknanya dia kalau tertidur atau lambat, dia akan sembahyang sunat sebelum fajar. Sebelum masuk subuh, dia sembahyang sunat. Aisyah mengatakan bahawa aku tertidur hingga 2 bahagian malam dan aku tak bisa meninggalkan solat itu. Maknanya dia teruskan sebelum subuh untuk solat sunat. Solat sunat tahajud. Aisyah juga sangat tertib melakukan solat tarawih. Ni kita dah nak masuk tarawih. InsyaAllah, moga Allah panjangkan kita ke bulan Ramadan. 2-3 hari saja lagi. Jika Ramadan tiba, dia sentiasa melakukan solat sunat tarawih bersama Rasulullah, dan juga selepas Rasulullah wafat, dia bersama dengan seorang budak bernama Zakwan untuk mengimaminya dan membaca mushaf. Aisyah juga, itu yang kedua, dia solat sunat, tak tinggal solat malam, dan juga solat sunat tarawih bersungguh-sungguh, dan juga dia berpuasa, suka berpuasa. Aisyah adalah seorang yang suka berpuasa di sepanjang hari. Satu ketika dan selain daripada itu, disebutkan bahawa dan disebutkan bahawa Aisyah ni kalau dia solat lama. Dia tak solat sekejap macam kita ni. Mudarik pernah memutuskan aku menemui Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan ya, menanyakan beberapa perkara. Dia orang ni datang dari hadis Abdullah bin Abu Musa, dia diutus untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk menanya beberapa perkara dalam masalah agama. Lalu aku datang rumahnya, didapati dia sedang menunaikan solat duha. Aku pun lalu duduk menunggu agar dia menyelesaikan solatnya. Namun kelihatan seolah-olah beliau tidak selesai sembahyang. Maknanya lama dia solat. Ketika solat, Aisyah radhiyallahu anha kadang-kala hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang. Sebagaimana dalam sebuah asar diwayatkan, dia pernah membaca ayat "Famanallahu alaina wa waqana azabas samum." Azabas samum. Maka Allah memberikan kurnia pada kami dan memelihara kami daripada azab neraka. Dia terus ulang ayat ini sambil menangis dan berdoa. Doanya ialah, ya Allah, berilah aku kurnia dan lindungilah aku daripada seksa neraka. Begitu menghayati ayat-ayat yang dibaca, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu yang pertama, kuat beribadah. Yang seterusnya ialah zuhud dan gemar berinfak di jalan Allah. Ada kita nak tahu apa makna zuhud. Mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah, zuhud adalah meninggalkan urusan dunia yang tidak diperlukan. Makna benda-benda dunia yang tak perlu, tak payah. Sekalipun perkara itu halal, serta mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang perlu sahaja. Ya, kalau urusan dunia tak perlu, tak ambil, dan dia hanya mengambil perkara yang perlu saja. Dan kita akan tengok ialah ataupun mengambil dunia sekadar yang diperlukan dalam hidup kita, walaupun benda tu halal. Baik, kita akan tengok kepada tajuk zuhud. Zuhud, tidak ya, zuhud. Baik.
Disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sering menerima hadiah dan wang yang banyak. Namun dia kerap juga menginfakkannya tanpa sedikit pun ditinggalkan untuk dirinya sendiri. Itu dia. Dia dapat hadiah, dia bagi terus. Disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha menerima hadiah berupa wang daripada seseorang yang bagi kat dia, kemudian beliau menginfakkannya. Apabila menjelang maghrib sampai waktu untuk berbuka puasa, beliau berkata pada hamba wanitanya, "Hidangkan santapan berbuka untuk kita." Si hamba itu menjawab, jika engkau meninggalkan sedikit untuk kita, tentu kita boleh membeli makanan." Aisyah membalas, "Jika kau tidak mengingatkanku, tentu aku sudah lupa." Buat diri Aisyah radhiyallahu anha oleh sebab terdapat perintah infak, maka menginfakkan harta di jalan Allah menjadi wajib baginya. Kita tengok dia dapat hadiah, dia bagi habis, dia lupa diri dia tu tak ada makanan. Sampai tahap nak buka tak ada apa dah. Habis dia baginya. Dia itu yang kita perlu contohi, di mana kita hendaklah mengambil intibar dari sini, iaitu suka bersedekah, suka berinfak, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sungguh dermawan Sayyidatina Aisyah. Maka kita kena tiru sifat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kehidupan Aisyah radhiyallahu anha zuhud tergambar menerusi hadis, iaitu disebutkan bahawa kana yamurru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hilalun wa hilalun wa hilalun ma yuqadu fi baitin min buyutihi nar. Pernah berlalunya bulan demi bulan dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasap. Dia selanjutnya menyebut bahawa sajian makanan mereka ialah kurma dan air sahaja. Dibayangkanlah berapa lama mereka hanya makan kurma dengan air sahaja. Kalau kita heboh seluruh dunia dalam kelaparan. Itulah dia sifat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat bertambah kerap memberi hadiah pada Aisyah radhiyallahu an berbanding isteri baginda lain. Riwayatkan bahawa Muawiyah radhiyallahu an pernah mengirimkan baju-baju yang dibuat dari kain yang lembut kepada Aisyah radhiyallahu an sebagai hadiah. Ini maksudnya Rasulullah dah wafat, sebab Muawiyah ni adalah menghormati isteri Rasulullah. Beliau menerimanya, Aisyah menerimanya dengan menangis dan berkata, ini belum pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah sedih, dia tak pernah pakai ni sebab dia hidup sederhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, adakah Aisyah pakai? Jawab dia, kalau kita suka melompat kan pakai baju cantik ni, halus, baju yang berkualiti, tetapi Aisyah kemudiannya menyedekahkannya kepada orang lain. Dia tak pakai pun. Peristiwa tersebut antaranya memberi pengajaran untuk kaum wanita pada hari ini agar tidak mudah tertawan dengan tarikan material dan kekayaan dunia, serta tidak mudah tergoda akan sesuatu yang menjadi kegilaan kebanyakan kaum wanita yang tidak beriman. Jangan sibuk dengan kemewahan dunia, lupa kepada persiapan akhirat. Sibuk dengan perhiasan rumah, sibuk dengan berbagai benda yang tidak perlu dalam hidup wanita, tapi kita lupa kepada pengisian rohani. Sebaliknya, kita mesti harus mempertahankan nilai-nilai agama yang tinggi dan luhur daripada itu semua. Apatah lagi menerusi lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberitahu bahawa ramai wanita adalah penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita nak melihat ialah Aisyah menjaga diri daripada ghibah. Baik. Apa makna ghibah? Ialah mengumpat. Salah satu sifat yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, tidak suka membicarakan kejelekan orang lain, tak suka membicarakan keburukan orang lain.
riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha yang sampai di tangan kita mencapai jumlah ribuan riwayat hadis dia, tetapi tidak ada satu pun riwayat yang berisikan berisikan pelecehan atau penghinaan terhadap seseorang. Tidak ada. Hasan bin Sabit misalnya yang telah menyebabkan Aisyah jatuh sakit akibat hadis ifki. Kan Hasan bin Sabit salah seorang yang percaya dengan hadis ifki, dengan fitnah terhadap Aisyah. Tapi selepas itu Hasan mohon maaf ya, kerana dia tersilap. Jadi akhirnya ni cerita selepas hadis ifki, dia minta izin untuk menemui Aisyah radhiyallahu an. Dan dengan tulus dan redha Aisyah mengizinkan masuk. Sesudah itu dia menyandungkan syair untuk Aisyah. Hasan bin Sabit ni seorang penyair dan penulis wahyu Nabi. Apa syair dia? Suci, tenang dan tak meragukan, tak pernah beribah dan tidak memakan daging orang yang suci. Apa Aisyah jawab? Kemudian Aisyah teringat peristiwa hadis ifki yang telah silam dan berkata kepada Hasan, tetapi engkau tidak seperti itu. Dia kata terus ya. Engkau tak seperti itu. Dia teringat kepada cerita hadis ifki. Fitnah bersama Safwan tu. Tetapi sebenarnya Hasan bin Sabit memuji Aisyah. Aku pergi untuk memarahi dan mencaci Hasan di tempat Aisyah. Tetapi Aisyah berkata, jangan engkau menghina kerana dia juga pernah membela Rasulullah. Dia ada orang lain nak caci Sayyidina Hasan ni, Hasan bin Sabit, depan Aisyah. Aisyah marah walaupun dia pernah kecil hati dengan Hasan bin Sabit. Tapi dia tetap kata jangan menghina kerana dia juga pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini bahawa Aisyah juga adalah seorang yang tidak suka menyakiti hati orang lain. Baik. Yang seterusnya ialah kita akan lihat ialah menjaga aurat. Aisyah adalah seorang yang amat menjaga aurat, atau disebut jilbab. Jadi kita boleh sampai di situlah saja. Menjaga jilbab tu insya-Allah kita akan masuk dalam edisi siri yang ke-10. Kerana kita hanya 15 minit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.